sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum. Semoga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan, dalam perjalanan hidup, dalam kita mengharungi apa yang sedang berlaku pada hari ini, gejala-gejala dan juga begitu banyak kesukaran-kesukaran yang telah berlaku akibat daripada wabak COVID-19. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, ingatlah, tidak ada niat untuk kita hidup di dalam kehidupan di muka bumi ini untuk mendapatkan penderitaan. Tidak ada sebab untuk kita merasa kesengsaraan sebenarnya. Apa yang telah kita tempuh, apa yang telah kita lalui pada saat ini, bukanlah sesuatu yang akan kita anggap sebagai sesuatu yang baik jika kita tidak mahu berfikir. Kita akan anggap ini sebagai suatu hukuman, dan kerap juga kita akan melihat ini sebagai suatu bentuk balasan kepada banyak perkara, khususnya kepada kesilapan-kesilapan. Dan kerana kesilapan-kesilapan itu kita tudingkan kepada orang lain, tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan mengatakan orang sana puncanya, orang sini puncanya, maka inilah datang masalah-masalah yang menimpa kita pada hari ini. Maka persoalan yang meletakkan hukuman-hukuman, yang meletakkan kesalahan kepada pihak-pihak yang lain telah menjadi satu budaya dalam diri kita pada hari ini, pada saat ini. Menyalahkan pihak-pihak tertentu, menyalahkan golongan-golongan tertentu, dan sentiasa merasakan diri kita yang benar, tidak ada kesilapan, tidak ada kekurangan. Inilah yang telah berlaku akibat daripada wabak COVID-19. Kita tak cerita pasal virus tu yang menjadi persoalannya, tetapi kita sedang menyambung dengan diskusi yang lebih lagi tentang kesan dan akibatnya. Kesan dan akibatnya daripada COVID-19, tuan-tuan dan puan-puan, telah membuka wajah sebenar-benarnya manusia di muka bumi pada hari ini. Wajah yang selama ini cuba dilindungi dengan kepura-puraan, dilindungi dengan sifat-sifat yang sentiasa membentuk seolah-olah nampak kebaikan. Pada hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang tersembunyi pada diri kita, walau sebesar zarah sekalipun, walau sebesar debu sekalipun, apa yang kita sembunyikan di dalam hati kita, Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah. Hari ini adalah di mana kita sedang menerima ujian bagi mereka-mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada orang-orang yang beriman, mereka-mereka yang mengatakan diri mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada kiamat. Maka inilah saatnya kita diuji dengan keimanan. Kerana sesungguhnya tidak beriman seseorang itu selagi ianya tidak diuji. Kita kata kita orang yang beriman, maka Allah akan hantarlah ujian untuk memastikan sama ada benar-benar kita beriman, atau kita hanya lafazkan sekadar pada lidah kita, sekadar pada lafaz kita, sedangkan hakikatnya di belakang tabir kita gelak ketawa mempersendakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, mempersendakan apa yang telah dibawa oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas muka bumi. Lalu apabila bencana itu sampai kepada kita, maka kita akan memandang ke kiri dan kanan, depan dan belakang.
atas dan bawah, 6 penjuru, 6 sudut kita gunakan. Bukan untuk kita mencari solusi, bukan kita melihat ke 6 sudut itu untuk mencari jawapan, tetapi nak mencari siapa yang boleh dipersalahkan, siapa yang boleh dijadikan sebagai kambing hitam. Daripada situ akhirnya dilepaskanlah segala rasa, dilepaskanlah rasa marah, rasa yang tidak senang kepada mereka-mereka yang telah pun diberikan label sebagai punca kepada kesesaraan, punca kepada masalah yang sedang dihadapi. Maka lahirlah manusia-manusia yang mula menjadikan diri mereka hakim-hakim di atas muka bumi tanpa tauliah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bangunlah mereka dengan berteriak seolah-olah segala-galanya kebaikan tidak ada pada tempat yang lain melainkan pada diri mereka sahaja. Mereka mula meletakkan sebagaimana letaknya Firaun dalam dirinya, yakni menyatakan diri dia Tuhan. Maka tanpa kita sedar, tuan-tuan dan puan-puan, pada saat ini masing-masing diuji dengan sedemikian. Adakah benar-benar kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala? Walaupun kita katakan kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, maka inilah peluang dan saatnya untuk kita membuktikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya bahawa sesungguhnya benar ya Allah, benar ya Rasulullah, kami akur, kami tidak pernah melakukan perkara-perkara yang Engkau tegah, dan kami melaksanakan apa yang Engkau perintahkan ya Allah. Maka datangnya COVID-19, datangnya satu makhluk yang halus ini telah memberikan kita suatu cerminan yang jelas. Terungkailah apa yang ada di dalam dada selama ini, wajah yang cuba disembunyikan dengan segala macam perhiasan untuk kelihatan cantik pada pandangan, tetapi bukan pada hati jiwa murni sesama insan. Kita telah pun dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan puan-puan, dengan COVID-19. Kita telah pun dijelaskan dengan nyata bahawa saatnya telah tiba, saatnya telah sampai kepada manusia, kepada mereka yang mahu berfikir tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, tentang mereka yang mahu menerima hakikat bahawa sesungguhnya tiada yang lebih besar, maha besar melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, kepada mereka yang mahu berfikir dan mahu mengakui hakikat sesungguhnya manusia tidak memiliki apa-apa upaya sekiranya mereka tidak berpegang kepada tali Allah. Hanya dengan sekecil makhluk yang bernama COVID-19, huru-hara sikap manusia hari ini, saling tuding menuding, saling mengambil ruang untuk menjatuhkan antara satu sama lain. Telah saya jelaskan semalam tentang hasil, tentang matlamat yang ada pada COVID-19, dan saya telah menjelaskan bagaimana perjalanan-perjalanan ini, bahawa ia ada kaitan dengan Imam Mahdi, ada kaitan dengan perjalanan akhir zaman. Bila melihat sedemikian, tuan-tuan dan puan-puan, suasana hari ini, kita sebenarnya mempunyai suatu kelebihan lagi. Kita telah diberikan satu masa lagi. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan masih dapat lagi menonton YouTube ini dengan saya, maknanya kita masih hidup, tuan-tuan dan puan-puan. Kita masih lagi bernafas di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan bermimpi lagi. Inilah realitinya. Maka apakah maksud tersebut? Maksudnya kita masih ada peluang untuk bertaubat. Kita masih berpeluang untuk insaf. Kita masih berpeluang lagi untuk membuka jalan melangkah kembali ke tempat yang sepatutnya.
ke jalan yang lurus, ke jalan yang Allah redai dan yang telah dibuka oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita. Bukan jalan yang membuatkan kita berpecah belah, bukan jalan membuatkan kita saling berbalah. Inilah hikmah yang ada dalam persoalan COVID-19. Hikmah yang ada atas apa yang sedang kita lalui pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, di mana kecanggihan teknologi pada hari ini, di mana kehebatan-kehebatan yang dikatakan agung, di manakah kekayaan-kekayaan dunia yang melimpah ruah pada hari ini. Kereta yang besar, kereta yang dikatakan megah, terdampar di rumah, tak boleh berjalan, tak boleh digunakan. Berkumpullah semua yang kaya yang miskin di dalam rumah. Berkumpullah masing-masing atas tempat masing-masing. Yang kaya itu duduklah di dalam rumah ligai dia. Yang miskin itu duduklah atas teratak yang mampu menampung daripada hujan yang menimpa. Mana yang tidak mempunyai tempat berlindung, mereka adalah antara-antara yang sepatutnya kita lihat atas kesengsaraan yang ada. Ramai yang di luar sana. Tetapi hakikat yang jelas, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang saya hormati, sebagaimana saya katakan tadi, dah tak ada makna dah. Kereta besar, rumah besar sekalipun, kita duduk dalam rumah, dah tak boleh keluar dah. Kita telah dikurung di dalam satu ruang, telah diletakkan dalam satu ruang. Maka tidak ada lagi kecanggihan-kecanggihan apa pun yang boleh kita lakukan. Bertungkus lumuslah pakar-pakar perubatan, pegawai-pegawai perubatan, doktor-doktor, saintis-saintis di seluruh dunia, bertungkus lumus mencari solusi, mencari jawapan kepada masalah COVID-19. Mana dia? Mana dia pengetahuan yang kita agung-agungkan? Mana dia segala apa yang telah kita pegang? Kononnya itu yang paling hebat. Negara yang paling maju di dunia pada hari ini sedang dilanda dengan wabak COVID-19, iaitu negara Amerika Syarikat. Saya mendapat berita daripada sahabat saya daripada sana, telah pun melebihi daripada apa yang berlaku di negara China. Bahkan ia dikatakan baru permulaan, telah ada ribuan yang telah pun terkorban. Di manakah segala-gala perbelanjaan ketenteraan, perbelanjaan untuk memusnahkan manusia yang ada di atas muka bumi ini? Roket-roketnya, pesawat-pesawat dan segala macam teknologi, di mana akhirnya tu nanti? Dalam saat di mana COVID-19 sedang mendominasi dunia hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya akan sambung lagi. Dah masuk topik yang ke-6, topik Imam Mahdi, topik akhir zaman, topik tentang COVID-19, topik yang menjadi bualan pada hari ini, yang menjadi suatu keresahan pada hari ini tentang COVID-19. Saya telah pun menyatakan satu persatu. Saya cuba berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan setiap perkara yang saya ketahui dengan izin Allah. Tanpa izin Allah, saya juga tidak mengetahui apa-apa, tuan-tuan dan puan-puan. Izinkan saya untuk dapat mengambil sedikit masa ruang tuan-tuan dan puan-puan yang ada di rumah, masa sedikit untuk sama-sama kita mentelaah, sama-sama kita merungkai, sama-sama kita menyusuri di sini. Denai hati kita, masuklah sampai ke kalbu kita, hati nurani kita. Lalu kita bertanyalah dengan hati kita, adakah kita benar-benar meletakkan Allah di situ, di sini, ataupun kita sebenarnya telah melupakan Allah, dah kosong di sini tapi penuh dengan dunia,
penuh dengan kemegahan, kemewahan yang bersifat sementara. Sebagaimana yang telah saya katakan tadi dari awal, tidak ada apa-apa lagi yang boleh menyelamatkan kita, tidak ada apa lagi yang boleh membantu kita. Segala harta kita tidak ada lagi makna pada saat ini. Tidak ada lagi pentingnya harta-harta yang ada pada kita di dunia pada hari ini. Belum lagi kita ditarik sepenuhnya, tuan-tuan dan puan-puan. Belum lagi berlakunya kiamat, apabila manusia dibangkitkan di padang mahsyar setelah tiupan sangkakala untuk kali yang kedua. Lalu berjalanlah mereka menuju di satu lokasi untuk dihitung, untuk dihisap atas apa yang telah dikerjakan di atas muka bumi. Saat itu belum lagi berlaku, tetapi pasti akan berlaku, dan pintu kepada kiamat sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, sangat-sangat dekat dan semakin terbuka. Jika kita lihat dengan apa yang telah berlaku di seluruh dunia, dengan membisikkan persoalan itu kepada hati bahawa tidak berlaku, itu kerja sia-sia. Dengarlah bicara alam yang tidak pernah berdusta. Alam telah membicarakan begitu banyak persoalan-persoalan, pernyataan daripada alam, betapa ia telah sakit, ia telah tua, ia telah pun berada dalam keadaan yang lemah, selemah-lemahnya. Tapi kita tidak mahu mendengar, kita tidak mahu mendengar bicara alam. Kita masih sibuk lagi dengan persoalan-persoalan yang tidak ada maknanya, yang sia-sia. Lalu kita akan rugi. Kita akan jadi makhluk yang akan dibenci oleh alam semesta. Apabila alam semesta membenci kita, tuan-tuan dan puan-puan, maka itu akan menjadi satu penanda aras kepada bencinya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Kita hendaklah melihat ini sebagai satu peluang dan ruang. Sekali lagi ingin saya nyatakan, peluang dan ruang untuk kita muhasabah kembali lagi. Jadi hari ini apa yang nak dibincangkan? Pasti tuan-tuan dan puan-puan juga tertunggu-tunggu apa Palmasa Bayu nak sebut hari ini. Apa yang nak saya sampaikan hari ini tentang COVID-19. Semalam dah saya ceritakan tentang hasilnya, iaitu memecah belahkan. Dan Imam Mahdi penyatuan menyatukan. Maka hari ini saya ingin menyampaikan satu lagi perkara tentang COVID-19, iaitu berbalik kepada keseluruhan perkara yang ada pada COVID-19, iaitu perkara yang berbalik tentang kesombongan. COVID-19 adalah makhluk yang sombong, makhluk yang tidak mahu mendengar kata, makhluk yang tidak mahu bertolak ansur, yang sentiasa sahaja merasakan diri dia berada dalam tempat yang tertinggi di antara yang lain. Makhluk yang sentiasa meletakkan fitrah beliau sebagai pendahulu kepada apa-apa perkara. Makhluk yang sentiasa meletakkan pihak yang lain dalam keadaan yang rendah bagi pandangan ilmu yang dimiliki di dalam dada. Kesombongan menjadi pakaian kepada COVID-19. Kesombongan telah menjadi sebagai satu hiasan dalam setiap apa yang dia lakukan. Apa yang dia buat semua berbau sombong. Apa yang dihasilkan kelihatannya sombong. Apa yang dilaksanakan adalah pembangunan mahligai kesombongan.
Dia akan bergaya dengan cara yang difikir itu yang terbaik dan tidak mempunyai satu nisbah walau sebesar zarah atas kebaikan bagi yang lain. Telah saya jelaskan semalam tentang pemecahan. Hari ini melengkapkan dengan proses kesombongan yang ada pada COVID-19. Cubalah tuan-tuan dan perempuan lihat apa yang ada di dunia pada hari ini. Tidak ada satu makhluk yang bernama manusia yang mampu menangkis apabila kesombongan itu telah pun datang dalam diri masing-masing. Menangkis diri daripada melakukan kerosakan di atas muka bumi. Apabila dia sombong, dia lupa kepada penciptanya. Dia lupa kepada janji-janji yang telah dia meterai daripada awalnya. Janji untuk menjadi makhluk yang akan memberikan kesempurnaan sifat kepada yang lain, dan janji itu telah dirungkai menjadi perkara yang bertentang atas kesempurnaan, tetapi jadi akhirnya kehancuran. Kesombongan yang datang tanpa dia letakkan dalam rasa bersalah. Kesombongan yang telah menyebabkan makhluk itu jauh daripada Allah. Ingatlah tuan-tuan dan perempuan, kita ini manusia. Sejarah perjalanan hidup kita sangat jelas bermula daripada Nabi Allah Adam alaihi salam. Jatuhnya Nabi Allah Adam atas suatu situasi datangnya daripada makhluk yang sombong dengan apa yang dia miliki, yang sombong dengan kekuatan dan sombong dengan keilmuan, sombong dengan derajat yang dia miliki pada satu waktu, satu saat yang sangat tinggi. Lalu beliau telah menentang apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah beliau tidak tahu? Beliau tahu, tuan-tuan dan puan-puan. Beliau tahu, tetapi kerana sombong telah menguasai diri dia, telah menjadi pakaian kepada dirinya, beliau telah pun menjadi penentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dilepaskan rasa itu kepada pihak yang dikatakan punca kenapa dia telah dimurkai, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi Adam alaihi salam. Lalu Nabi Adam telah pun menjadi sasaran kepada makhluk yang pada satu waktu dulu adalah makhluk yang sangat mulia, menjadi ketua kepada para malaikat, yang satu waktu dulu tinggi derajatnya, tapi sombong, tuan-tuan dan perempuan. Sebagaimana saya ceritakan tentang COVID-19, melengkapkan proses, sombong. Beliau telah pun melakukan tindakan. Akhirnya Nabi Allah Adam dan isteri beliau Siti Hawa telah pun dijatuhkan, diturunkan, dikeluarkan daripada tempat yang sangat-sangat nikmat, yakni di syurga, lalu turunlah ke sini, ke dunia hari ini, ke bumi, daripada tempat yang sangat indah, tempat yang sangat selesa, jatuh ke dunia pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Maka si sombong ini, dia akan lupa, dia akan hilang ingatan. Maka datang hasad, datang rasa yang tidak senang. Dia akan melakukan apa sekalipun asal matlamat yang semalam yang saya katakan, penguasaan dia, keutamaan bagi dia itu tercapai. Maka dia akan gunakan apa juga perkara yang boleh dia gunakan, walaupun dia tahu itu semua salah. Contohnya, dia akan menggunakan informasi yang tidak benar, tidak tepat sebagai alat untuk dia menjatuhkan seseorang. Dia akan menggunakan
perkara-perkara yang dimodifikasikan ataupun tukar-tukar maklumat tersebut sehingga menjadi bahan yang akan dijadikan sebagai bahan fitnah kepada individu ataupun sosok yang dia sasarkan, sebagaimana kisah yang berlaku kepada Nabi Adam. Dia ada sasaran. Maka COVID ni ada sasaran dia. COVID sasaran dia manusia. Kalau kita ambil daripada cerita Nabi Allah Adam dan Iblis laknatullah, maka itulah konsep dia. Dia kena faham konsep falsafah pelaksanaan ilmu. Saya membuat perbandingan-perbandingan itu supaya kita dapat memahami jalan ceritanya. Maka sasarannya itu adalah pada manusia oleh COVID-19. Kenapa? Inilah tujuannya pun. Semalam dah diterangkan penguasaan. Maka semua dia akan gunakan. Dia akan menabur fitnah. Apa juga caranya? Menghasut. Sebagaimana Iblis menghasut Siti Hawa. Ya? Iblis menghasut Siti Hawa supaya Hawa dapat menggunakan kapasiti yang beliau miliki sampai kepada Adam. Maka ada caranya. Tak dapat pergi terus kepada orangnya. Carilah siapa yang hampir di kalangan ataupun pada sasaran yang nak dicapai. Tak dapat suaminya, dia pergi pada isterinya. Tak dapat isterinya, dia pergi pada anaknya. Asalkan bagi dia, aku dapat hasil yang aku ingin. Aku nak jadi yang utama, sebagaimana yang saya nyatakan semalam. Begitulah kalau kita mahu berfikir, tuan-tuan dan puan-puan. Cerita COVID yang teknikal ini juga boleh kita kaitkan, kita fahamkan ada mesej yang Allah nak sampaikan kepada kita. Ada perkara berita yang nak diberitahukan kepada kita. Tetapi kerana kita tidak mahu berfikir, kita tidak mahu membuka diri kita untuk mencari apakah yang nak disampaikan, mesej-mesej yang encoded, yang embedded, yang ada di belakang tabir, yang tersirat bukan yang tersurat, maka kita tidak nampak. Kerana Allah telah memberikan begitu banyak jawapan kepada kita. Alam telah berbicara berulang-ulang kali, tetapi kita tidak mahu membuka diri kita. Dan yang paling jelas, yang sangat-sangat jelas, Al-Quran dah ada kepada kita. Kita tidak mahu buka Al-Quran. Kita tidak mahu mengkaji Al-Quran. Kita hanya nak dengar cakap orang. Cakap orang tu, cakap orang ni, guru tu, guru ni. Sedangkan sebesar-besar guru, sebaik-baik guru adalah junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah pun meninggalkan kita sebesar-besar mukjizat, yang juga telah memberikan beliau jawapan kepada kehidupan beliau, yang meninggikan derajat beliau di kalangan para makhluk, para manusia yang ada seluruh alam semesta, dengan adanya Al-Quran sebagai bukti ketinggian derajat baginda Rasulullah SAW. Tetapi kita tidak mahu mengambil, masih berbalas-balas, masih nak menunjukkan kita lebih tahu. Kita ambil sumber-sumber yang tidak ada hubungan langsung dengan Al-Quran. Kita tidak mahu ambil jika sumber-sumber yang ada itu kita letakkan kepada realiti. Maksudnya realiti bagaimana? Jika ada apa-apa ilmu yang lain sekalipun, tuan-tuan dan puan-puan, apa kitab sekalipun yang datang kepada kita, bukankah dalam Al-Quran sangat jelas? Apa juga yang datang kepada kamu, maka kembalikanlah kepada Al-Quran. Saya tidak langsung menolak kitab-kitab yang lain. Jangan menuduh saya menyatakan saya menolak itu, menolak ini. Kerana saya menerima berbagai tomahan juga sebenarnya dalam cerita tentang COVID-19. COVID-19 pun tentang saya sebenarnya ni. Dengan tomahan-tomahan. Nah, inilah cerita dia. Saya tolak itu, saya tolak ini. Saya tidak menolak apa-apa sumber ilmu kerana segala-galanya itu datang daripada Allah. Ilmu itu milik Allah. Tidak ada pemiliknya yang lain. Cuma ilmu itu dalam skala bagaimana, tuan-tuan dan puan-puan.
ilmu besar nano ke, besar tikus ke, ilmu tu besar gajah ke, ilmu tu besar rumah ke, atau besar gunung, besar bumi, besar matahari, besar alam semesta, maka tenaga itu mempunyai skala. Ilmu itu juga mempunyai skala dia, mempunyai saiz dia. Maka semua itu tidak ada salahnya. Tetapi yang sebagaimana saya katakan tadi, kembalikan semula. Kalau daripada nano kita bawa kepada mikro, daripada mikro kita bawa kepada makro, barulah kita dapat yang besar. Inilah sebab kita cerita yang bawah, tetap akhirnya balik kepada di mana dia bermula. Maka segala-gala ilmu yang ada di atas muka bumi ini, tuan-tuan dan puan-puan, segala-gala yang kita baca, yang kita rujuk, yang kita hafalkan, yang kita dapatkan daripada mana-mana sekalipun, ilmu matematik ke, ilmu fizik ke, ilmu kimia ke, ilmu biologi ke, ilmu astronomi ke, ilmu angkasa lepas, ilmu perubatan, apa sekalipun, kitab mana sekalipun, ilmuwan mana sekalipun, apa juga besar kedudukan mereka sekalipun, bagaimanalah alimnya mereka sekalipun, bagaimana cerdik profesor tu sekalipun, akhirnya mereka itu adalah mikro, nano kepada nukleus yang besar, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak menolak, tuan-tuan dan puan-puan, tetapi apa yang saya maksudkan, rujuk baliklah kepada ibunya. Dah diberikan, itulah dikatakan sebesar-besar mukjizat, tidak ada tolak banding. Nak cerita apa lagi? Kalam Allah Subhanahu Wa Taala, kalam Allah Subhanahu Wa Taala, kalam Allah. Apa lagi yang saya boleh cakap? Bergegas. Saya rasa nak bercakap ni pun rasa takut lafaz untuk saya nyatakan Allah. Saya perasan wajah saya berubah kan, tuan-tuan dan puan-puan, bila saya sebut Allah. Kerana saya bukan bercerita kerana saya nak menunjukkan saya rasa hebat. Saya takut. Saya takut sangat. Saya takut Allah murka. Dan inilah tanda-tanda yang ada di keliling kita pada saat ini. Kita lebihkan yang lain daripada kalam Allah. Kita tahu bagaimana sekalipun sumber itu, tuan-tuan dan perempuan. Buka balik, lihat balik di dalam sumber utama, Al-Quran. Tidak tolak yang lain, tetapi balikkan semula. Kalau dia ekor, mesti balik kepada belakang punggung dia. Kalau dia tangan, lihat tangan kanan atau kiri, sambungkan balik. Akhirnya sambung, jadilah sifat, satu sifat, namanya manusia. Begitulah Al-Quran. Tapi kerana sombong telah menjadi pakaian, sombong telah menjadi sebagai satu fitrah budaya, Allah dan Rasulnya kita tinggalkan. Menangislah junjungan besar kita jika ada pada hari ini. Menangis beliau, tuan-tuan dan puan-puan. Ya ummati, ya ummati, ya ummati. Beliau nangis. Bila pasti sedang menangis kalau kita faham. Kalau kita faham realiti hidup kita pada hari ini. Baginda Rasulullah kalau wujud di depan kita, bahawa kita pun tak kenal dia. Tapi kita katakan kita sayang dan kasih kepada Rasulullah SAW. Kita amat rindukan junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW. Tapi adakah benar-benar kita lakukan perkara itu, tuan-tuan dan puan-puan? Adakah kita benar-benar meletakkan diri kita atas diri ini? Ya ini, kita kembali kepada jalan Allah dan Rasulnya. Minta maaf, saya tak boleh sebut tentang cinta dan kasih kepada Rasulullah SAW. Ini bukan boleh buat-buat. Bukan dengan hanya kita lafaz Allah, kita lafaz Rasulullah. Tapi apa yang kita lakukan dalam hidup kita? Bila datang COVID-19,
Kita terbuka dengan semua perkara. Kita terbuka dengan segala perkara yang kita sangka kita benar. Kita tahu kita sombong. Kita dah sombong dengan hidup kita. Kita tak sedar-sedar lagi. Saya minta maaf lah. Hari ni agak emosi sikit. Lah siri pun dah nak habis dah kan. Dah masuk siri yang ke-6. Betulan pula hari ni hari Jumaat. Kata orang-orang besar-besar, orang-orang yang hebat-hebat, hari Jumaat kiamat, tunggu-tunggulah. Tak kiamat punya hari ni lagi. Minggu depan lah kot kiamat. Yang katakan kiamat hari Jumaat. Jadi saya tunggulah hari ni kiamat tak. Tengok bangun-bangun tadi subuh, tak kiamat lagi lah rupanya. Allah, sabar lagi lah. Tunggulah mungkin minggu depan dah kiamat. Mungkin minggu depan dah kiamat. Alhamdulillah, sama-sama lah kita balik menghadap Allah. Tak minggu depan, tunggu lagi satu lagi, minggu lagi satu, Jumaat lagi. Allah ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbu, ya Rasulullah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, itulah bila pakaian kepada COVID-19 adalah kesombongan, sombong, maka di sebalik itu pakaian Rasulullah adalah pakaian Imam Mahdi, melengkapkan apa yang ada yang saya nyatakan dalam episod yang pertama sampai yang ke-5 semalam hari. Apakah pakaian yang ada pada Imam Mahdi? Sifat dan segala proses yang ada pada beliau ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau COVID-19 sombong, maka pada Imam Mahdi adalah takwa. Apa yang dimaksudkan dengan takwa? Takwa maksudnya dia submission, tunduk, sebagaimana saya katakan semalam. Takwa ini pelaksanaan iman. Apabila seseorang itu bertakwa, bermakna dia beriman. Kerana orang yang beriman belum tentu bertakwa, tuan-tuan dan puan-puan. Orang yang beriman belum tentu melaksanakan apa yang dia imani. Sebab itu dalam Quran berulang-ulang kali sebut, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Selalu disebut dan rujuk baliklah kepada Al-Quran. Tetapi orang yang bertakwa, itulah orang-orang soleh. Orang yang soleh ini orang yang tundukkan diri dia, bawa diri dia dengan kelembutan, bawa diri dia dengan ketenangan, kebahagiaan, tanpa dia mencuit mana-mana pihak, tanpa dia menolak mana-mana pihak, macam mana sekalipun yang datang kepada beliau bertentang dengan sifat sombong yang ada pada COVID-19. Imam Mahdi akan menerima besar macam mana pun yang dikatakan manusia itu kesilapan-kesilapan yang lepas. Dia akan pegang, dia akan terima dan menyatakan kepada pihak ataupun individu tersebut dengan senyuman wajah, dan dia hadapkan wajahnya dan berkata, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jika kita melakukan kesilapan, kita melakukan perkara-perkara yang telah menyebabkan kita berada dalam kesukaran ataupun dalam arti kata lain berdosa dengan Allah dan Rasulnya, maka Imam Mahdi akan menyatakan kepada beliau, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Pengasih. Bertaubatlah, kerana sesungguhnya Allah tidak pernah menolak hamba-hambanya yang ingin bertaubat. Beliau akan menerima sesiapa sekalipun, apa juga warna kulitnya, apa juga yang menjadi kebudayaan, kepercayaannya. Dia tidak ganggu, malah dia menerima mereka. Lembut bahasa dia. Dia tidak bermegah-megah dengan apa yang dia miliki.
Dia tidak meletakkan ketinggian-ketinggian bagi diri dia, sentiasa mendalui kepada yang luar, kepada yang lain-lain daripada dirinya sendiri. Imam Mahdi tidak ada pernyataan dia mengetahui. Datanglah orang tu, saya tahu ni, saya tahu tu. Tetapi bagi Imam Mahdi, dia akan katakan, saya tak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Kerana bagi beliau, sesungguhnya yang mengetahui adalah maha mengetahui. Kerana dirinya adalah makhluk yang diberikan pengetahuan. Maka apabila diberikan bagi diri dia, maka di situlah datang takwa solehnya diri dia, yang sentiasa meletakkan kepala dia tunduk di saat dia berada di tempat yang tinggi. Bukan sebagaimana COVID yang duduk di tempat tinggi dia mendongak. Duduk di tempat yang bawah pun, paling bawah pun dia menongak agak lagi. Tetapi apabila letak pada Imam Mahdi di tempat yang rendah, dah tentu-tentu dia tundukkan diri dia sampai tempat yang tinggi, yang tertinggi di atas muka bumi lah, contohnya Gunung Everest lah, duduk di situ, ditunduk lagi kepala dia. Kesombongan itu tidak terpakai kepada Imam Mahdi. Kesombongan itu tidak ada langsung mencuit walaupun sehelai bulu roma Imam Mahdi, tuan-tuan dan puan-puan. Imam Mahdi adalah sosok yang akan menolak kebatilan daripada hidup dia. Sebesar zarah kebatilan pun tidak akan dapat masuk dalam pelaksanaan dia. Seumpama siang dan malam. Apabila datangnya siang, maka malam akan pergi dengan sendirinya. Tak boleh bercampur. Apabila datangnya malam, maka siang akan pergi dengan sendirinya. Hukum Allah, hukum alam menjadi pakaian kepada Imam Mahdi. Imam Mahdi memiliki ilmu yang sangat luas, sangat-sangat besar. Ilmu beliau, ilmu Al-Quran, ilmu alam semesta, yang juga mengetahui mana yang nyata, mana yang gaib atas izin Allah, bukan atas diri dia sendiri, atas izin Allah. Dia mempunyai segala pengetahuan. Bertanya dengan beliau, beliau akan jawab, beliau akan beritahu apa yang mampu dia beritahu. Tetapi pasti dia lebih mengetahui daripada kita. Cuma dia pesan satu saja nanti, jangan engkau tanya bila akan berlakunya kiamat, macam saya juga tanya dengan semua orang. Saya dipesankan begitu, saya bertanya dengan orang yang sama juga. Jangan ditanya bila berlaku kiamat, tapi kiamat hari Jumaat kan, jadi tunggulah hari Jumaat. Tak Jumaat ni, dah Jumaat ni, dah pukul 12 lebih, dah tak ada lah. Jumaat depan lah, minggu depan, Jumaat lagi satu. Jadi beliau mempunyai ilmu, tuan-tuan dan puan-puan, segala-galanya nukleus, sebagaimana saya katakan dari awal. Tinggi ilmu dia. Jika nak dibandingkan dengan Dajjal, nak dibandingkan dengan Iblis, nak dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, ketinggian ilmu beliau adalah ketinggian sebagaimana ketinggian baginda Rasulullah SAW ilmu pengetahuannya. Mana fakta dia? Waktu baca Quran, Allah utuskan, Allah hantarkan Rasulullah itu sebagai rahmat bagi sekalian alam. Sekalian alam rahmat dia. Kenapa tak rahmat itu kepada bumi saja, tuan-tuan dan puan-puan? Maknanya rahmat itu dalam equation, dalam hitungan matematik, dalam hitungan saintifik, rahmat itu tenaga yang boleh memberikan nilai, memberikan pergerakan aktif kehidupan bagi makhluk yang lain. Tenaga sekalian alam. Maknanya begitulah luasnya ilmu yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW. Maka begitulah equationnya, sebab saya dah terangkan Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah cerminan kepada Imam Mahdi. Itu yang berlaku. Sangat tinggi ilmu dia, sangat luas pengetahuan dia, tapi dia tunduk saja. Kita tengok macam bodoh je dia ni. Bila bercakap dia senyum aja. Tetapi bagi yang lain tu, ilmunya sedikit, macam COVID-19, kecil, tapi dia punya sombong dia,
Macam dia tahu langit dan bulan bintang berapa hitungan, semua dia boleh bercerita. Imam Mahdi tu dengar sebelah, bila dia bercakap dia dengar je. Dia tak katakan pada pihak yang bercakap dengan itu salah atau tidak. Dia tahu, tapi dia, kerana itulah akhlaknya Imam Mahdi, tak sombong. Dia orang soleh. Soleh ni maksudnya soleh, nak sebut macam mana lagi? Tengok dalam Quran. Akhlak Rasulullah yang dia bawa, walaupun dia tahu apa yang disampaikan itu tadi hanya kecil aja yang diketahui oleh pihak yang memberitahu pada beliau. Beliau dengar, beliau senyum, tapi senyum bukan sinis, senyum bahagia, dan tidak mahu menyinggung yang bercakap, walaupun dia tahu orang ni hanya tahu sikit je dia tahu, tapi dah bercerita dengan Imam Mahdi seolah macam-macam dia tahu. Adakah Imam Mahdi akan berkata tidak? Dia akan mengatakan iya saja. Ya, kan saya cakap dah sebelum ni, sifat baginda dia tak pernah mengatakan tidak, ya saja, mengiyakan. Tetapi dengan ilmu seluas itu, sebesar itu, tuan-tuan dan perempuan, Imam Mahdi tak sombong. Imam Mahdi tak mendabik dada, tahu aku yang tahu. Dia tak sembunyikan pun ilmu-ilmu dia. Cuma kita tak tanya dengan dia, dia tak keluarkan lah. Dia nak bercakap kat orang, oh aku tahu tu, aku tahu ini, tu jadi sombong nanti. Dia tak akan bercakap kecuali kita tanya dia, tanya soalan kepada dia, tanya soalan. Kerana itu saya belajar alam teologi, saya membangun alam teologi, saya prinsip pertama bertanya soalan. Kerana bila banyak bertanya, akhirnya bawa kepada Imam Mahdi. Itu formula dia. Banyak akan bertanya. Tanya berapalah, orang kata tanya soalan gila lah, soalan bodoh, tak apa. Tak ada soalan-soalan yang bodoh, tak ada soalan-soalan gila dalam pertanyaan. Pertanyaan membuka pintu ilmu. Bila kita buka pintu ilmu, kita masuk dalam ruang ilmu. Maka dalam ruang ilmu itu ada nukleus ilmu. Maka nukleus ilmu itulah Imam Mahdi. Saya belum cerita lagi sebenar-benarnya siapa Imam Mahdi. Itu belum sampai lagi. Banyak sangat versi-versi yang masing-masing sebut. Saya simpan dulu. Siapa Imam Mahdi sebenarnya? Sebab kalau cerita hari ini semua nak tahu, belajar, berfikirlah dulu. Kerana apabila kita membuka Al-Quran, sangat-sangat jelas siapakah Imam Mahdi sebenar-benarnya. Tapi tak apalah, kerana kita dah banyak sangat merujuk kepada yang bukan sumber utama, kita merujuk kepada sepihan ilmu, maka kita dapatlah tahu macam kisah 10 orang buta dengan seekor gajah. Dapat tahu tentang kaki gajah, dapat tahu tentang badan gajah, dapat tahu tentang telinga gajah, tapi bukan gajah yang sebenar-benarnya seekor gajah. Tak salah, betul dia cakap, betul, tapi dia cakap ekor gajah lah. Yang seorang tu cakap pasal kaki gajah lah. Jadi semua itu adalah sepihan-sepihan. Nak tahu gajah betul-betul, maka jawapannya hanya kepada Al-Quran. Sekali lagi, tak tolak yang lain-lain ya. Yang lain tu sepihan, bawakan, rujukkan, kumpulkan, himpunkan balik semua tu. Maka kita akan dapat lihat satu sahaja titik dia, iaitu akhirnya Al-Quranul Karim. Maka ilmu Imam Mahdi itu sangat luas, sangat besar, sangat meliputi segala-galanya. Tapi dia tidak sombong. Dia tidak menunjukkan diri dia hebat. Maka situ tuan-tuan dan puan-puan, itulah Imam Mahdi. Bertentang dengan sifat yang ada pada COVID-19. Beliau sedang menanti kita, tuan-tuan dan puan-puan. Beliau sedang menunggu kita, tuan-tuan dan puan-puan. Beliau dah wujud ke? Beliau dah ada ke? Dah ada dah, tuan-tuan dan puan-puan. Saya pun sama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan nak mencari dia, nak melihat dia, nak bersama dengan beliau. Kerana apabila kita bersama dengan nukleus ilmu, maka kita sebenarnya telah berada dalam satu titik permulaan kepada kebahagiaan yang hakiki, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga hari ini dengan pencerahan betapa kesombongan itu pakaian kepada COVID-19 dan sifat takwa itu pakaian yang ada kepada Imam Mahdi, akan dapat mencorak diri kita, akan dapat menyedarkan diri kita apa yang perlu kita lakukan, bagaimana kita nak lakukan, dan kenapa kita perlu lakukan apa yang kita lakukan pada hari ini. Terlalu banyak perkara yang telah kita terima dan terlalu banyak yang telah kita abaikan dalam hidup kita selama ini, tuan-tuan dan puan-puan.
Sebagaimana saya katakan tadi, jika junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW ada bersama kita pada hari ini, beliau menangis. Beliau pasti akan menangis, tuan-tuan dan puan-puan, mencari umat-umat dia. Beliau adalah makhluk yang sangat mengasihi umat-umatnya, manusia yang sangat sayang kepada umat-umat dia. Semua manusia, bukan hanyalah satu bangsa, satu keturunan, semua umat manusia. Bukan untuk orang Arab, bukan untuk orang Melayu, bukan untuk orang Cina, bukan untuk orang Afrika atau Eropah. Rasulullah untuk semua umat manusia. Maka begitu jugalah Imam Mahdi. Janganlah kita kata, oh daripada keturunan tu, daripada keturunan ni. Tak ada apa pun hebatnya keturunan-keturunan itu, ya Allah. Kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Rasulullah, kembali kepada Al-Quran. Keturunan tidak ada satu jaminan hidup. Yang menjamin hidup kita adalah kita berpegang kepada tali Allah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Semoga pencerahan yang agak emosi pada hari ini, saya tak tahan lah nak sebut lama-lama lagi, tak boleh nak tahan dah. Bila sebut je cerita tentang baginda, sebut saja tentang perasaan kita, rasa bersalah kepada Allah, rasa saya tak nak bercakap lagi dah. Sebab saya takut saya melakukan kesalahan, kesilapan dalam hujung-hujung saat dah nak kiamat dah ni. Saya tak mahu duduk dalam keadaan yang seksa. Saya tidak mahu duduk dalam keadaan yang menderita. Saya nak bahagia. Saya nak anak-anak saya bahagia, saya nak kawan-kawan saya bahagia, saya nak keluarga saya bahagia, saya nak semua manusia duduk dalam bahagia. Jadi saya takut. Tadi minta maaf kerana hari ini agak emosi sikit. Semoga apa yang dapat pada hari ini dapat kita sama-sama renungkan, dapat sama-sama kita hadamkan, dan sesungguhnya tiada satu pun yang dapat mengatasi, yang dapat melebihi apa yang telah Allah miliki, kerana kita adalah yang dijadikan. Allah Maha Pencipta. Ingin saya bersloka dengan bahasa gurindam yang lama. Bahasa Melayu yang semakin lama dilupa. Apabila kita melihat sesuatu, maka rasa itu datang dalam jiwa, lupa kepada akal yang sentiasa menunggu saat untuk dipanggil, berhikmat, memberikan analisa yang nyata. Namun itulah sifat yang datang apabila sombong itu menjadi pakaian, lalu dia lupa bahawa dalam masa memerhatikan, dia juga diperhatikan. Dalam masa dia mendongak dengan menyatakan aku gagah, ada yang lebih tinggi daripada kegagahan yang melampau dalam jiwa dia. Ingatlah, hidup itu adalah pasti akan mati. Ingatlah, janji Allah itu tidak akan dipendekkan masa walau sesaat ke depan, ataupun dipanjangkan masanya itu ke depan, atau dipendekkan sesaat ke belakang. Kerana janji tetap janji, maka janji kita kepada Allah dan Rasulullah adalah ingin menjadi umat, menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang menerima hakikat bahawa sesungguhnya kita akan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan menjauhkan diri kita daripada segala yang telah ditegahkan olehnya. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam buat semua di mana juga berada. Daripada saya, Masa Bayu.